Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pagi? Assalamualaikum. Maaf, sebab saya batuk sikit. Today sebenarnya 2 hari lepas saya demam. Demam biasalah, batuk, sesama semua memang melekat. Okay, tapi of course macam biasa, terapi tak lupalah. Memang selalu sapu juga. Okay, so Alhamdulillah, syukur kita dapat berjumpa hari ini. Apa khabar semua? Mungkin ada yang first time masuk. Saya kenalkan diri dulu. Nama saya Hasnul Abdul Halim bin Hasnul Hadin. Okay, sekejap saya tekan ni. Okay, alright. So, kepada yang dah masuk, saya ucapkan terima kasih. Ataupun yang tengok ulangan pun, saya ucapkan terima kasih. Dan juga saya suka kalau korang boleh komen, korang daripada mana, negeri apa, ejen ke bukan kan. Kadang-kadang ada juga yang bukan ejen lalali dalam ni, so that's okay. Kita memang open benda ni untuk sesiapa saja. So malam ni kita ada tajuk yang best, serious best. Okay, sebab saya ada benda persoalan ni dulu. Saya dengan Sal, inilah persoalan kita orang dulu. So saya rasa based on apa yang kita orang lalui lah. So kita akan share sikit sebanyak yang apa yang kita orang lalui. Sekejap mana dia tu? Okay, so sebelum tu boleh saya tanya soalan saya okey ke okey? Jelas ke? Tak jelas ke? Okay. So, okey juga. Sebelum saya terlupa, saya nak ucapkan salam Ma'al-Hijrah. Salam Isra' Mi'raj. InsyaAllah esok Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni of course kita tahu perjalanan Nabi Muhammad dijemput oleh Allah SWT untuk pergi ke syurga, berjumpa dia. So dekat situlah kita dapat syariat solat. Okay. So that's why solat ni special tau. Dia satu ibadah yang special yang mana Allah tak sampaikan melalui Al-Quran, melalui mimpi ataupun melalui malaikat. Tapi Allah ajak direct pergi ke sana, siap nego lagi. So perjalanan story dia tu best lah. Bukan setakat best tapi dia adalah fundamental yang sangat penting untuk orang Islam. Kepada yang Muslim, kalau tak solat, itulah yang membezakan kita yang kepada yang Islam dengan yang bukan Islam. So jaga solat. Dan bila of course lah bila kita cakap pasal Haiza pagi, tak apa. Tak lewat pun, sentiasa on time insyaAllah. So kalau kita cakap pasal Isra' Mi'raj, tak lari jugalah kita daripada cerita pasal Palestin, kan? Tak habis lagi kan cerita pasal Palestin? Tak habis lagi. Palestin masih diratah lagi. So adakah korang dah berhenti boykot? Ataupun dah mula start makan? Semalam saya lalu dekat McD Rawang, penuh. Macam ni beratur. Nak masuk drive-thru. So tak apalah. Tak apa. So itu tepuk dada tanya iman masing-masing lah. Berapa jauh kita sanggup berkorban untuk sebenarnya bukan setakat untuk saudara kita saja tau. Dia untuk humanity. Kalau kau manusia kan, kalau kita ni manusia, kita akan ada tradisi asal aku tolong orang, bunuh orang lah kan. Mesti ada perasaan tu tau. Perasaan tu dia bukan ekstremis, bukan orang yang over lebih-lebih, tak. Siapa yang makan McD ataupun benda-benda yang seakan-akan yang tak kisahlah 0.0001%, itu yang ekstrim sebenarnya. Korang jangan pelik. Sebab tu zaman sekarang ni benda yang tak normal jadi normal, benda yang normal dijadikan tak normal. Sokong pembunuh baik, tak sokong pembunuh jahat. Macam itulah dunia sekarang. Sebab itulah Allah pun dah beritahu, Rasulullah pun dah bersabda kan, yang hak dengan yang batil akan berubah di akhir zaman. So hati-hati kita pilih bahagian mana. Okay. So selain daripada tu, Izzah sihat Izzah? Hopefully semua sihat lah. Okay. So hopefully semua sihat. Dan juga kita doakan jugalah, ambil peluang ni untuk doakan pembebasan Palestin. Selagi tak bebas, kita tak akan diam. Itu benda yang penting yang saya harap korang terus pegang, terus buat. Okay. So saya ingat saya nak ambil masa kunut nazilah sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum
wasallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas sahab ya hazimal ahzab ifzimhum wansun alaihim ifzimhum wansun alaihim ifzimhum wansun alaihim. Amin. InsyaAllah semoga semua laknatullah Israel terkubur. Kan? Amin insyaAllah. Okay, so kat mana ni? Korang okey tak tajuk ni malam ni? Sebenarnya saya tak tahu nak tajuk apa tu discuss dengan Sal. Tajuk apa lah? Lepas tu cakap je lah pasal apa-apa. Lah cakap pasal apa-apa. Terkeluarlah tajuk ni. Sorry lah sebab saya memang tak ada apa jadual cakap pasal ni. So mana yang terlintas yang kita rasa best nak share pada masa tersebut, kita akan share. So that's why kita tak pernah bagi tahu tajuk lah awal-awal. Supaya korang dapat surprise. Saya tak suka beritahu awal sebab nanti orang tengok, oh ni aku dah tahu dah, nanti dia tak masuk. So kita bagi tahu pada masa kejadian baru kita bagi tahu. Okay. So apa nama ni? And then juga saya nak ucapkan tahniah juga kepada Iza sebab dapat apa namanya tu video call dengan panggil cikgu Hajar dengan Puan Hajar daripada HQ nak dapat interview tu bukan senang. So tahniah Iza sebab sangat berani untuk take the challenge. InsyaAllah itu ciri-ciri orang berjaya tau. So teruskan. Okay. So okay, kita masuk tajuk lah sebab sekarang pun dah 9.46. Lagi satu, okay, sebelum kita start saya nak share untuk bulan ni punya kempen. Okay, sekejap ni kot. Okay, nampak bulan ni punya kempen. Saya kecilkan muka sikit. Okay. So bulan ni punya kempen, kita bukan bulan ni punya kempen, ni bulan lepas punya kempen. Tapi kita akan buat lucky draw. Tapi sebenarnya masa belum diputuskan. Sebab apa? Sebab sekarang kan musim cuti raya Cina apa semua kan. So nak sesuaikan dengan masa tu belum dapat lagi. Nanti apa-apa saya akan update. So tadi pun Iza ada tanya. So insyaAllah kita akan confirmkan balik bila tarikh yang kita nak akan buat yang tu lah. Okay. So tapi kita akan buat by bulan ni juga. So pastikan tim-tim korang yang dah berjaya capai, yang dah dapat kelayakan untuk masuk nama, pastikan nama diorang dah diregister. Kalau tak melepas rugi saja. Kan? So seterusnya tak boleh tekan situ. Okay. Saya akan tutup dulu. Bukan yang tu. Sekejap Okay, saya share sekali lagi. Sorry. Okay. So next kita ada top sales reward 3%. Ini hanya untuk direct lalali daripada jumlah restock. Seterusnya ini bukan 135 lah ini dah tak valid dah ni. Okay, tapi kita open untuk agent. Untuk agent. Dropship ditutup sementara waktu. Okay, so kepada korang yang dah ada dropship, yang dah sedia ada, kita bantu dia betul-betul. Sebab dia dah kurang pesaing. So inilah masa dia untuk buat betul-betul. Kan? Alright, so tajuk kita malam ni pasal reward. So benda ni dia tak ada betul, tak ada salah lah sebenarnya. Tak ada betul, tak ada salah. Dia just ada beberapa sebab lah. Bukan beberapa sebab lah. Beberapa reason kenapa kita nak bagi reward pada team. Ada beberapa reason. Sebelum tu saya nak tanya kot-kot lah dekat sini yang dah start bagi reward pada team. Boleh angkat tangan? Maaf angkat tangan ke angkat kaki ke? Boleh angkat tangan tak? Siapa yang dah start bagi reward pada team? Kalau yang dah bagi reward pada team, apa perasaan korang? Dan apa perasaan anak team korang? Dan juga apa condition business korang? Itu setiap orang berbeza-beza tau. Dia tak semestinya setiap orang bagi sama je dia tak letak. Dia depend pada banyak faktor
banyak reason, banyak boleh ubah. Okay. So, kat sini saya share sikit lah apa tujuan, kenapa wujudnya reward untuk team. Team ni maksud saya refer kepada korang adalah ejen Mr. Terapi. Ejen Mr. Terapi. So korang buat business and then ada orang bawah korang nak masuk juga bawah korang. Mungkin korang dah ada stok 60 botol. So dia orang nak masuk, nak jadi sebagai silver agent. Bukan. Bronze agent. So dia nak beli 10 botol. So dia nak masuk bawah korang. So itulah panggil anak team. Yang nak masuk itulah panggil anak team. So daripada situ kita dah ada anak team. Wah, tahniah. Kita dah ada anak team. So bila kita dah ada anak team, apa yang kita nak buat untuk dia? So nombor satu, tujuan dia adalah kita nak bagi motivasi dan bagi semangat lah pada dia. Nak bagi motivasi dan semangat. Dan bukan semua orang sebenarnya perlukan reward ni sebagai motivasi. Ada, sebab tu saya cakap dia pemboleh ubah dia berbeza-beza. Ada jenis orang, ada background history hidup dia, ada background keuangan dia. So orang berbeza-beza. Kita tak boleh labelkan sama. But kita boleh mengukur baju di badan sendirilah. Yang penting tujuan dia at the end of the day kita nak motivate dan naikkan semangat team kita. Nombor dua, sebagai tanda kita appreciate dia punya effort. Sebab faham lah kadang-kadang diorang ni buat sales, buat promo, buat posting, buat FB live, buat Facebook live, tapi sales tak masuk. Belum dapat lot. Cerita kat kawan-kawan, cerita kat makcik jiran sebelah, tapi semua belum close. Tapi you nampak effort dia, korang nampak dia punya kesungguhan dia punya kekentalan dia tu kan. So itulah antara masanya yang mungkin korang boleh step in. Mungkin korang tak boleh buatkan sales untuk dia, maksudnya korang pergi jual lepas tu bagi kat dia sales. Mungkin tak perlu buat macam tu dan saya cadangkan jangan buat macam tu. Mungkin korang boleh bagi satu reward kepada dia supaya dia lebih bersemangat. Reward apa nanti saya akan share pasal apa jenis reward yang korang boleh bagi. Okay, boleh? Boleh tak ni? Kalau boleh tolong komen boleh okay. So seterusnya kita nak bagi dia apa lagi yang menyebabkan kita nak bagi reward pada team. Cuba teka. Nak bagi dia setia ke? Betul ke? Nak bagi dia setia pada kita. Aku bagi kau reward ni, aku harap kau setia dengan aku. Betul? Boleh? Boleh ke? Boleh ke? Memang tak boleh. Memang takkan berlaku. Manusia ni satu benda. Kita bagilah dia apa pun. Intan, permata, emas, gunung berbukit-bukit. Kalau dia dah nak pergi, dia pergi juga. So satu saya nak ingatkan. Kita panggil disclaimer lah. Jangan sesekali bila kita bagi reward, kita harapkan dia balas. Balas tu maksudnya balas daripada segi dia buat restock, dia beli stok, apa lagi, dia setia dengan kita ataupun dia puji kita. No, tolong jangan. Kita bagi reward semata-mata untuk dia, solely semata-mata untuk dia. So kalau dia nak buat apa dengan reward tu, dia nak pergi bisnes tempat lain lepas tu, that's okay. Sebab kita buat tu untuk dia, kita bagi dia, kita nak bantu dia sebab aku nampak kau punya effort, aku nak appreciate kau punya effort, so aku bagi ni. That's okay. Kau tak nak beli dengan aku lagi pun tak apa lepas ni. Tak apa, tak kisah. Yang penting aku dah buat bahagian aku sebagai leader. So ni point keempat. Kenapa korang kena bagi reward? Antara tujuan dia adalah itu tugas kita, ataupun bagi saya suka nak cakap tanggungjawab sebagai seorang leader. Saya tak tahu saya pernah cerita kat dekat korang. Kita kan, boleh tak kita pergi satu panggil apa satu bank, bukan bank lah, bank. Korang tak pernah simpan duit dekat bank tu, korang tak pernah ada record loan kat bank tu, tiba-tiba korang datang pergi dekat counter bank ataupun pergi kat ATM, cocok-cocok, asal duit tak keluar. Asal duit tak keluar, mesti pelik kan. So jawapan dia of course lah tak keluar sebab korang tak ada simpan duit dalam tu, tak menyumbang langsung, tak ada buat loan, tak ada any record dekat dia. So takkanlah dia nak bagi duit dekat kita kan. So samalah juga tu. So sebagai seorang leader, kita jangan expect anak tim kita akan buat terbaik untuk bisnes dia, tapi kita tak contribute apa-apa.
Dan jangan salah faham, reward ni maksud saya bukan reward dalam bentuk material sahaja. Nanti saya explain lah apa reward yang ada. Tapi korang kena faham benda ni. Ramai saya perasan ramai yang kadang-kadang reward ni dia, manusia ni dia bukan nak reward material sangat. Dia kadang mungkin dia faham profit pun tak besar lagi kan, dia baru nak start. So dia cukup, dia apa panggil tu, dia dah puas hati kalau kita bagi attention lebih sikit kat dia. Mungkin kita tanya dia khabar sihat ke kan, tapi tak tanya bisnes. Nampak kita care dia as a human. So itu pun salah satu reward tau. Korang mesti terkejut berapa ramai leader yang langsung tak pernah tanya khabar anak team kan. So itulah hakikat dunia lah. So kalau korang nak jadi better, lebih bagus daripada pesaing, lebih bagus daripada orang bisnes-bisnes lain, so korang buat benda ni. Start bagi reward pada team. Letakkan benda tu as tanggungjawab kita lah sebagai seorang leader. Boleh tak? Jadikan tanggungjawab kita sebagai seorang leader. Bukan apa? Sebab ramai yang saya tengok, dia punya flow bisnes dah cantik. Agent dia dah okay. Kan? Tapi ada masa, sebab this is normal. Business dia ada ups and down. Ups and down. Even tayar kereta kita pun ada ups and down. Even apa lagi? Matahari, bulan pun ada ups and down. So bila down tu, kita jangan down sekali. Kan? Kita silap dia tu lah, bila anak tim kita down sekali ikut dia. Dan sampai bila-bila matahari tu tak naik. So saya cadangkan, kalau bila anak tim down, itulah petanda besar, bermakna korang kena do something. And one of the thing yang korang boleh buat adalah reward. Okay? Faham tak setakat ni? Okay, kalau ada soalan tanya tau. Sebab saya takut saya shock sendiri je lah. Dan juga saya remind sekali lagi, ingat jangan sesekali bagi reward dengan niat untuk mengharapkan dia balas. Okay? Saya harap clear point tu. Sebab tu ada istilah ikhlas. Ikhlas tu bagi tanpa mengharapkan balasan. Benda ni memang susah. Memang susah. Tapi once you train, kita buat lillahi ta'ala, kita buat betul-betul niat nak bantu orang tu, betul-betul niat nak jadikan bisnes orang tu lebih baik daripada sebelum ni, InsyaAllah Allah akan bantu kita. Korang jangan expect orang tu akan bantu kita. Mungkin orang lain yang datang, korang bantu dia mungkin bantu dia sampai dia jadi silver lah, contohlah kan. Silver tu 60 botol tiba-tiba one day Allah hantar korang silver yang dia dah memang hebat, dia terus masuk-masuk jadi silver terus. Mana kita tahu? Sebab itu tugas Allah. The more you give, the more you get, InsyaAllah. Okay, so clear tak tu? Okay, so kita dah tahu dah apa tujuan. Betul tak? Dah tahu apa tujuan. Okay, aku dah kena bagi. Aku seorang leader, aku kena bagi. Aku nak bagi tim aku yang dah makin lama makin lemau-lemau suam kuku ni, aku dah kena start bagi. Nampaknya. Dan juga aku nampak dia punya effort power baik. Power. Okay, dah aku pun tak sanggup ni nak buat. Contoh dia buat FB Live 10 kali sehari. 10 kali sehari. Tapi bukan buat sehari je lah. 10 kali sehari mungkin dia dah buat selama 2 bulan, 4 bulan kan. Tapi sebenarnya kalau dah buat 2 bulan, 4 bulan, 10 kali sehari, takkanlah satu tak tersangkut kan. So that's why kita boleh bagi appreciate dia dalam bentuk reward. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tak izin minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright, so bila masa yang paling best ataupun paling sesuai untuk kita ada anak team? Ada anak team pula untuk kita start bagi reward. Bila masa yang sesuai untuk kita bagi reward nombor 1, of course kena ada anak team dululah. Kalau korang buat bisnes seorang-seorang nak bagi siapa? Takkan self reward pula kan, self diri sendiri. Nanti jadi lain lah bisnes tak jalan, korang reward jadi diri sendiri. Okay. First kali kena ada anak team dulu. Tak ada anak team, cari. Cari mesti ada punya. Cari mesti ada. Selagi ada istilah orang perlukan duit, dan duit masihlah diperlukan dalam kerja sehari-harian kita, dan of course masih ada peluang untuk korang cari ejen. Okay, so itu nombor 1. Kena ada ejen dulu. Okay. So soalan ni berapa orang ejen baru saya kena bagi reward? Sebenarnya kalau tanya saya, seorang pun dah kena bagi reward. Seorang je. Seorang.
kena bagi reward. Tapi tak perlulah dalam bentuk material. Korang boleh bagi dalam bentuk pujian. Dia ada dua tau, dia ada istilah reward extrinsic. X tu maksudnya external, di luar. Ataupun reward intrinsic, reward tu in, di dalam. Sekejap saya tuliskan Reward ni extrinsic. Extrinsic ni adalah reward berbentuk fizikal, di luar. Macam benda-benda lah, macam apa, gold bar, duit cash, ataupun hadiah, pencil box, pembaris, kan. Itu adalah jenis-jenis reward extrinsic. Lagi satu nama reward dia adalah intrinsic. Ni bahasa Melayu pula, bahasa Inggeris pula. Reward intrinsic. Reward intrinsic ni adalah reward di dalam. Apa contoh dia? Contoh dia macam korang puji lah dia. Puji, cakap, wah tahniah, hebat lah boleh buat macam ni. Saya rasa macam first time saya jumpa ejen yang terrajin macam awak ni. Saya doakan awak berjaya. Tu pun dia dah happy dah sebenarnya. Jangan lupalah untuk puji. So puji ataupun cakap terima kasih, ataupun cakap kat dia yang kita care dan kita concern dengan dia. So itu adalah salah satu jenis-jenis reward intrinsik yang boleh membantu bisnes korang. Okey tak ni? So especially lah reward-reward yang berbentuk intrinsik ni korang boleh bagi kepada mereka yang baru-baru lah. Sebab mungkin dia langsung tak ada sales lagi, mungkin dia tak pernah berhenti buat sales lagi. So kita boleh bagi dia reward dalam bentuk yang tak ada cost untuk kita lah. Tapi cost dia adalah kita punya masa, kita punya emosi. So kita kena jual emosi kita. So especially benda ni sangat-sangat penting untuk orang yang baru-baru nak start, baru nak bina agent, baru nak bina team. Okay, bina team ni bukan mudah, bukan mudah, tak senang. Tapi tak mustahil juga, kan? Seberapa teruk korang nak apa yang korang nak, insyaAllah korang akan hadap je semua benda. Betul tak? Ada orang cakap, susah lah buat bina team. Tapi yang kau nak tu, kalau kau tak dapat, susah ke tak? Contoh dia nak settlekan hutang. Kalau tak dapat settlekan hutang, susah ke tak? Of course susah, kan? So kita gunakan benda ni, ya Izzah, betul. So kita gunakan benda ni untuk bagi dia semangat, supaya dia boleh lebih bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh. Okay. Dan seterusnya kita boleh juga buat dekat dia, bagi semangat. Ya betul Izzah, semangat. Okay. Dan juga kita boleh bagi dia effort bila kita dah clear magic numbers. Okay, macam ni. Korang ada magic numbers kan? Korang ada magic numbers. So korang dah tahu berapa kita kena capai sebulan, berapa kena capai setahun. Dan juga target anak team, okay, dia ni kena capai berapa target, ni kena capai berapa target. So bila kita dah clear target-target yang kita nak diorang capai tu, so daripada situlah baru kita boleh estimate, kita boleh budget, berapa reward aku boleh bagi, berapa reward yang aku boleh invest untuk anak team aku. Korang jangan ingat bagi anak team tu adalah panggil apa tu, pembaziran. Tak, dia adalah satu of course lah, dia adalah panggil apa tu, macam menaikkan semangat. Tapi dia juga adalah satu proses, yang mana proses tu dipanggil feed the beast. Feed the beast. Sebab apa? Sebab beast tu maksudnya bisnes kita lah. Feed tu bagi dia makan. Feed the beast. Saya tulis lah, takut ada yang salah faham lah kan. Feed the beast. Dalam bahasa Melayu dia, jangan jadi beban. Beban siapa tu tak? So feed the beast. Beast tu adalah bisnes kita. Bila kita buat bisnes, ada profit, kita kena salurkan profit tu balik kepada bisnes kita, kepada beast kita yang menghasilkan lebih banyak duit.
yang akan generate lebih banyak profit. Sorry Okay. Okay. Silah. Saya demam ni. Sepatutnya ni MC juga tapi kerja juga kan. Okay. So bila kita dah tahu berapa banyak magic numbers yang kita boleh dapat bila kita capai target-target tu, kita dah boleh tahu berapa kita boleh allocate untuk keluarkan untuk feed the beast kepada tim kita tanpa menyebabkan kerugian pada profit and loss kita, P&L ataupun kita panggil apa, carta kira-kira kan. Sebab korang mesti tahu berapa jumlah aku restock, berapa jumlah aku beri free gift, berapa jumlah aku beli kotak, berapa jumlah aku cover posting, berapa jumlah lain-lain macam internet ke apa semua, dan berapa balance yang ada untuk korang boleh feed the beast. Bukan balance tu kita guna untuk enjoy benda lain, tak. Itu kesilapan ramai orang lah. Dia tersalah kira. Sebenarnya bukan salah kira, dia pun tak tahu sebenarnya berapa dia punya real profit yang dah tolak dengan kos-kos bisnes. Dia pun tak tahu. Sebab tu ramai juga yang terkincit. Terkincit bila dia tak boleh nak support. Sebab rotation tu dia tak boleh rolling. So that's why antara masa yang terbaik adalah bila korang ada budget. Bila korang ada budget dan korang sangat-sangat clear apa korang punya magic numbers dan berapa yang korang mampu bagi untuk setiap masa lah. Korang boleh bagi dalam bentuk setahun sekali, sebulan sekali, 4 kali setahun. Boleh terpulang. Dia tak ada satu fix rigid apa-apa cara yang korang wajib bagi. Tak ada. Kan? Tak ada. Dan juga tak ada pasangan langsung. Dan kalau korang tak nak bagi pun tak apa. That's okay. Tak nak bagi pun tak apa. That's okay. Tapi efek dia mungkin lah. Mungkin bisnes kita lambat sikit nak grow. Kan? Bisnes kita lambat sikit nak grow. Sebab of course diorang ada untung retail. Ejen-ejen kita ni ada untung retail. Untung retail bukan kecil, besar juga. Dia ada untung retail. Tapi apa yang membuatkan dia akan lebih bersemangat adalah bila dia nampak, aku ada peluang untuk dapat lebih daripada retail ni. So bila dia tahu ada that peluang, that glimpse of hope, sinaran cahaya tu, dia akan cuba juga usaha. Tak kisahlah effort dia 100% ke, 80% ke, 300% ke, at least dia ada something yang push dia untuk cuba capai reward yang kita sediakan tu. Faham tak? So saya harap korang faham. Okay. Dan juga saya ulang balik kepada profit and loss record tu, tolong kalau masih ada yang belum buat kunci kira-kira ataupun berapa duit masuk, berapa duit keluar, sekarang kena start buat. Sekarang kena start buat. Sekarang dah 2024. 2024 kalau kita masih tak ada, ketinggalan lah kita. Okay, so pastikan balik ni kemaskan kunci kira-kira. Kalau ada nak tanya saya pun boleh, tanya Sal pun boleh. Macam mana nak buat, kita boleh bantu. Okay, so yang penting kena ada benda tu dulu. Barulah korang boleh nampak dengan jelas, tahun ni aku untung berapa, tahun lepas aku untung berapa, berapa aku dah bayar zakat, berapa aku tak bayar zakat, berapa aku ejen aku beli. Semua benda tu lah korang kena ada. Okay, dan saya faham benda tu memang makan masa lah, tapi tak mustahil boleh buat. Kalau kita rasa kita nak bisnes kita grow besar, inilah benda-benda yang kita kena lalui. Okay, dan benda ni bukan senang, saya faham, bukan senang. Sebab tu tak ramai nak buat dan sanggup buat. Kalau buat pun tak semestinya dia boleh bertahan konsisten buat benda tu. So saya doakan korang sentiasa boleh konsisten, sentiasa dapat kekuatan untuk buat bisnes ni secara konsisten. Macam mana itu pagi tadi semalam pagi tadi kot cakap pasal Khairul Amin kan. Khairul Amin ni dia macam nak ulas apa pula. Taklah, Khairul Amin ni saya nampak dia punya kelebihan dia konsisten lah. Memang dia konsisten satu dan dia ada strategi. Dia tak langgar je semua benda, dia buat satu. Kan? Dan dia tak berharap kejayaan tu pantas. Tapi bila saya tengok cerita dia, rupanya sebelum ni sebab dia dah gagal, dia dah
beli macam-macam mesin kan. Saya tak ingat lah dia nak buat apa kan. Lepas tu dia terpaksa jual semua. So dia drop bisnes. Masa tu saya rasa dia buat sambal juga kot, tapi dia tak buat marketing. So dia buat marketing dulu selama setahun macam tu, yang bulan puasa apa semua kan. Daripada situ dah cukup setahun, barulah dia start promote dia punya produk. Tengok terus berjuta-juta sales dia. Sekarang buat daging dendeng pula kan. So benda tu sebenarnya korang pun boleh. Cumanya bezanya kemampuan kita untuk konsisten ke tak. Okay, dan juga kesabaran. Betul tau, Sifu Najib selalu share dengan saya tau. Bukan dengan saya lah, dengan semua team masa dulu kan. So kelemahan usahawan ni tak kisah tau. Yang baru start, tengah start dan yang dah tinggi, kita kurang sabar. Rupanya sebab tu dalam Islam dia kata sabar tu adalah separuh daripada iman. Sabar. 3 huruf bukan S-A-B-A-R. Dia sabar. Sabar. Sebab apa? Bila kita nampak peluang tu, macam best ni, aku try invest ni dulu. Bila kita dah start invest ataupun buat bisnes lain sekejap je. Automatik kita punya effort dan kita punya rezeki dekat sini akan terbahagi 2. Kita bagi dia. So korang akan boleh nampak, sale ni drop lah. Ni naik pula, aku fokus kat sini lah. Sebenarnya dia drop sebab kita tak fokus kat dia. Yang ni naik sebab kita fokus kat dia. Kan? So what happen if peluang tu datang? Peluang datang. Tak apalah, aku sabar je lah. Aku fokus je lah dengan ni sampai berjaya. Walaupun ramai orang kecam, kutuk, ni tak ada masa depan kan. Aku terus je buat benda ni. Sales dia tak akan makin jatuh. Dia akan makin naik. So itu kesilapan ramai orang termasuk saya. Yang mana dulu saya kejap buat tu, kejap buat ni, kejap buat tu. Sampailah saya ulang benda ni banyak kali lah. Saya dapat kesedaran yang macam hit saya sampai sekarang. Sampai hari ni. And saya sangat remember that moment. Kedudukan saya masa tu dekat mana. Saya masa tu dekat depan pintu Dr. Azizan. Datuk Wira Dr. Azizan punya kelas ya. Saya tak masuk. Masa tu saya pergi toilet kot. Saya ingat lah kan. Tapi saya ingat saya dekat position tu dekat pintu. Pintu tu terbuka sikit. Lepas tu masa saya nak masuk, dia paparkan satu video hadis batang buruk. Hadis batang buruk. Hadis ke itu saya tak ingat lah, tapi hadis lah something kan. Hadis batang buruk. So dia punya, masa tu saya buat Amway, saya buat AOW. Satu lagi saya buat masa tu. Tak ingat, ada something lagi satu. Kasut. Saya buat kasut sekali. So bila dia cakap macam ni, dia cakap, korang tengok ni. Ni ayat dia yang saya ingat lah, yang saya ingat lupa kan. Korang tengok ni. Orang ni jual batang buruk je, dah boleh jadi jutawan. Korang jual batang korang cantik sangat ke tu, kenapa tak boleh jadi jutawan? Macam tu lah, lebih kurang. So dia jual kuih batang buruk, dah lah batang buruk tu favourite saya. Kan? So bila dia jual batang buruk dan jadi jutawan pula tu, saya cakap, serius lah. Benda ni lagi mahal daripada batang buruk. Ni mesti terapi, lagi mahal daripada batang buruk ni. Bukan setakat lagi mahal. Dan berkesan pula tu. Kan? Berkesan untuk baby, untuk anak-anak, untuk orang tua, berkesan. So, bila saya, benda tu macam, saya tersentak macam, betul juga kan. Pasal aku sibuk buat bisnes, tapi aku tak fokus. So, masuk je dalam kelas tu, start saya buat target saya, aku kena bangunkan bisnes terapi under Lalali. Aku kena bangunkan by hook or by crook. Kan? Orang nak follow ke tak follow, aku tak kisah. Orang nak tengok FB live ke tak tengok FB live, aku tak kisah. Orang nak register join ke tak join, aku tak kisah. Orang nak kutuk pun aku tak kisah. Sebab apa? Sebab kita dah ada target. Kita dah set tahu, aku dah tahu dah, this is the way I want to go. And then we walk this road until the end of line. Which is, saya pun tak tahulah kat mana end of line dia kan. Tapi kita akan buat as best as we could. Okay? InsyaAllah. So, daripada situlah kita orang start bina macam-macam. Kita orang buat tu, kemaskan mana yang longgar, belajar macam mana nak cari ejen, belajar macam mana nak uruskan ejen. Dan benda tu memang sakit. Kan? Sakit. Tapi kalau tak sakit, tak adalah dia punya manis. Kan? Manis dia takkan datang kalau benda tu tak sakit. Dan saya faham, korang pun mungkin lalui benda yang sama. Mungkin ada banyak sangat peluang keliling-keliling ni yang menyebabkan korang hilang sabarah.
Banyak. Bukan korang je, saya pun sama. Banyak benda keliling yang menyebabkan saya rasa macam sayang, jom kita buat ni. Sal balik tegur balik lah. Tak boleh, fokus. Okay, so baru kita fokus balik. So penting, that's why kalau kita ada pasangan yang membantu, yang supportive, sangat-sangat bagus. So extra point, bonus. So daripada situlah saya nampak bisnes ni boleh pergi kalau kita fokus. Walaupun korang jual apa benda, pen satu batang, walaupun korang jual pen semata-mata, boleh. Nak jadi usahawan, boleh. Tapi apa yang kita perlu bayar? Bayar dia adalah, kos dia adalah ilmu. Kos dia lagi satu adalah ketahanan kita untuk menghadap semua benda sepak terajang dunia-dunia bisnes ni. Dan juga of course, yang last sekali adalah ketahanan kita untuk menerima kecaman daripada orang-orang yang mungkin toksik lah. Okay. So kena kuat. Hati kena kental. Hidup ni keras weh. Hati kena kental. Kalau kita tak kental, memanglah orang beli sikit. Aku malas lah buat bisnes ni. Yalah aku try lah buat bisnes tu pula, okey kot. Oh, insurans lagi best lah. Okey aku dah try buat insurans. Lepas tu orang cakap, korang tahu bisnes paling best adalah bisnes contoh apa? Unit trust kan, ataupun hartanah. Sebenarnya semua bisnes menguntungkan. Semua bisnes menguntungkan, seriously. Yang membezakan diuntungkan tak adalah driver dia. Driver dia siapa? Of course lah, kita lah. Kan? Kita lah driver dia. So kalau kita ada assistant driver yang tolong tegur kita kalau kita masuk salah lane, lagi bagus. Dan kalau kita ada Waze ni macam mentor ataupun leader yang membantu guide kita, cakap kau jangan buat benda ni. Kalau kau buat benda ni, kau waste kau punya time. Serius, kau jalan depan baru masuk kiri. Jangan masuk kiri sekarang. So bila korang ada that guide, insyaAllah perjalanan korang lebih mudah. Tapi masalahnya kadang-kadang kita ni lari daripada leader. Kan? Rasa bila leader ajak jumpa pun mungkin tak nak jumpa. So that's why kita ubah lah kita ubah mulai sekarang. InsyaAllah saya yakin, especially tim Laleli, korang seorang yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat berani, berani. Dan juga saya nampak masa depan korang sangat cerah. Sangat cerah, serius. Sebab apa? Sebab HQ dah mula fokus pada agent. HQ dah mula fokus pada agent. Sebab tu dia dah start interview. Bukan saja-saja dia tengah fikir apa next step untuk bantu agent-agent dropship kan. Next step. So sama ada kita step in ataupun step up. Kan? Dan anytime HQ kalau dia nak stop ambil agent, boleh dia nak buat retail. Boleh, tak ada masalah. Dia boleh je survive. Dia dah ada nama. Dia dah ada brand. Dah popular pun. Boleh. Tapi sekarang HQ masih bagi kita peluang. Kan? Bagi kita peluang untuk make money. Bukan sikit Bukan sikit. Moon siap dah berhenti kerja pensyarah Moon tu nenek leader tim Laleli dia. Okay. So untuk ni bukan sikit. Bukan Moon sajalah. Saya dan Sas ni pun dah rasa banyak perubahan. Okay. Dan saya tak ceritalah perubahan apa kan. Tapi it's very amazing lah. Saya tak pernah sangka lah business ni dapat bantu ubah lah. In a way ubah lah ubah kita orang punya financial. Kalau nak harap makan gaji je memang tak cukup. Seriously. Kita orang punya expenses memang tak cukup. But Alhamdulillah dengan business, dengan of course lah dengan anak-anak tim yang sangat-sangat dedikasi, sangat-sangat power, berani, rajin kan, dan kreatif. Kreatif penting juga. Macam Izzah ni dia kreatif. So inilah yang membuatkan Laleli makin lama makin grow. So saya harap korang jangan putus asa. Okay. Kalau rasa tak mampu bagi reward secara fizikal, maksudnya secara ekstrinsik, bagilah secara intrinsik. Puji dia, cakap tahniah, dan juga satu lagi idea. Salah satu reward intrinsik yang korang boleh bagi tanpa keluarkan duit, korang boleh buat poster. Contoh, tahniah, ejen paling aktif. So letak gambar dia.
Januari contoh kan, tanya ejen paling aktif Januari, ataupun tanya ejen paling rajin kan, Januari. So dia orang pun rasa macam, ush, ada ke reward ni, walaupun tak ada reward cash tapi kita bagi poster. So dia akan rasa macam, wow, ada orang nampak lah aku punya effort, bestnya. Okay, aku buat the best lagi lepas ni, macam tu. Dan juga sebenarnya kalau korang bagi birthday wish, birthday poster pun sangat-sangat bagus. Saya ni kalau ikutkan Sal, banyak benda kita nak buat ni. Bagi poster, bagi poster setiap birthday. Kita dah ada dah record setiap birthday. Tapi almaklumlah, kita ni buat bisnes solopreneur kan. Kita tak ada pekerja. So insyaAllah kita cover, buat sebaik yang boleh, mana yang kita orang mampu insyaAllah. Yang penting, kita tak nak anak-anak tim semua rasa ketinggalan ataupun ditinggalkan. Okay. Okay, dan juga lagi satu, tadi saya cakap reward intrinsik kan. Reward ekstrinsik korang boleh bagi contoh macam berbentuk fizikal, macam emas, duit cash, apa lagi, Tupperware kan, bantal, baju, seluar, handbag, rantai, macam-macam benda korang boleh bagi secara ekstrinsik. Dan juga yang paling best, korang boleh bagi reward secara getaway ataupun percutian ataupun healing, ataupun kalau tak perlu healing pun pergi makan somewhere kan, buat event. Tapi of course lah ikut pada bajet. So kalau kita calculate, okay, bajet ni dah cukup, boleh, then baru buat. Jangan pressure diri kita sampai korang bagi reward sampai bisnes pun tak boleh rolling. No, jangan. Buat bisnes kita kena ada ni lah, kena ada profit and loss saya cakap tadi. So selagi korang rasa korang belum sampai tu, that's okay. Buat mana yang mampu. Jangan pressure diri sendiri lah pula. Okay. So kalau ada soalan tak? Dan juga saya nak remind, terus fokus dengan target sales korang, magic numbers, pegang ni betul-betul. Dan juga pastikan anak-anak tim kita tahulah macam mana nak set magic number dia. Kalau dia tak tahu, boleh tanyalah leader-leader yang ada. Kalau tak boleh, datang dekat kami, insyaAllah kami bantu. Okay. Dan juga adjust mana-mana yang kita rasa macam, aku dah buat benda ni macam tak kesan lah, tukar balik, that's okay. Kita dalam bisnes ni tak ada satu cara yang fits all. No size fits all. Mungkin Hasnul dengan Sal buat macam ni jadi, tapi mungkin dia buat macam ni tak jadi. Mungkin dia buat macam ni jadi, tapi saya dan Sal buat tak jadi. So dia berbeza-beza ikut pada orang. Sebab dia banyak apa? Pemboleh ubah. Okay. Dan terus belajar daripada kesilapan lah. Saya faham kita banyak buat silap. Bukan kurangnya saya pun banyak buat silap ni. So daripada situ kita belajar, oh aku tak boleh macam ni, oh aku kena buat macam ni. That's okay. Yang penting kita bangkit daripada kesilapan, kita buat better lepas tu. Boleh? Boleh tak ni? Dan juga of course last sekali, never letak nasib kita kat tangan orang lain. Yang nak berjaya tu kita. Bukan mak kita, bukan makcik kita, bukan abang kita, bukan adik kita, bukan kalau yang bukan suami ataupun bukan isteri kita, kita sendiri yang nak berjaya. So, buat sehabis baik. Jangan lemah kalau kita dijatuhkan. Korang kena kuat, bangkit, keep fighting. Jangan mengalah. Okay. Hidup ni memang keras, tapi korang lagi keras. Okay, boleh? So saya rasa itu saja. Terima kasih banyak-banyak korang yang join. Terima kasih. InsyaAllah saya doakan korang semua terus sukses, berjaya bukan setakat di dunia lah, berjaya juga di akhirat. Dan juga sempena Isra Mi'raj ni saya doakan semoga kita semua dilindungi Allah dan juga ditempatkan di dalam syurga Firdaus. Terus kuat untuk support Palestin. Jangan berhenti, jangan kalah. Free Palestine. Okay. Itu saja. Terima kasih Izzah. Terima kasih semua. Selamat tinggal. Bye-bye.